وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع الانتفاع والإفادة الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين. Jadi alhamdulillah tengah hari ini kita sambung kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, sambungan pada hadis yang ke-322. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذرياته وأصحابه وإلى مشايخنا وعلمائنا وأولياء الله الصالحين ووالدينا وأصحاب الحقوق علينا أجمعين. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sambungan hadis 322 pada muka surat 382 berkenaan dengan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan sifat tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat merendah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhadzirun nasa wa yahtarisa minhum. Jadi Rasulullah SAW memberi peringatan kepada sahabat berkenaan dengan ikutlah perkara akhirat, berkenaan dengan halal haram, dosa pahala, syurga neraka. Wa yahtarisu minhum, dan masa yang sama Rasulullah berhati-hati jaga diri daripada masyarakat ni. Jadi Rasulullah tugas dia beri peringatan kepada masyarakat, dan dalam masa yang sama Rasulullah berhati-hati jaga diri daripada masyarakat, jaga diri daripada keburukan masyarakat. Min ghairi an yatuya an ahadin minhum bishrahu wa khuluquh, tanpa Rasulullah memalingkan ceria muka dan akhlak Rasulullah. Jadi Rasulullah, bila mana Rasulullah SAW berhadapan dengan pelbagai jenis ragam manusia, pelbagai jenis perangai manusia, Rasulullah sentiasa jaga akhlak dan juga jaga keceriaan muka Rasulullah SAW ketika mana bertemu dengan masyarakat. Tapi dalam masa yang sama Rasulullah jaga diri, kerana selain daripada sahabat ada macam-macam jenis manusia, ada orang munafik, ada orang kafir, ada orang yang baik, ada orang yang jahat. Jadi Rasulullah bila mana bertemu dengan sahabat-sahabat, bertemu dengan orang-orang lain, sentiasa Rasulullah menunjukkan muka yang ceria, muka ia ceria, ia suka, dan juga menunjukkan akhlak yang baik. Tapi dalam masa yang sama Rasulullah berhati-hati daripada keburukan manusia. Kemudian wa yatafaqqadu ashabah, dan Rasulullah dia mencari-cari sahabat. Kalau ada sahabat yang tidak hadir, Rasulullah akan tanya, cari sahabat, mana sahabat ni tak datang, mana sahabat ni tak datang, mana hak ni tak datang. Jadi Rasulullah dia memerhatikan sahabat dia. Kalau dia tengok ada sahabat yang tidak datang, dia akan tanya. Dengan makna Rasulullah tahu bahawa sahabat itu tak datang. Kalau yang hadir itu tak apalah, tapi yang sebelum ni hadir, kemudian tak hadir, jadi bila Rasulullah tengok tak ada sahabat tu, Rasulullah tanya, takut sakit ko, takut musafir ko. Wa yas'alun nasa amma fin nas, dan juga Rasulullah bertanya kepada sahabat apa yang berlaku di kalangan sahabat. Jadi apa-apa saja yang berlaku di kalangan sahabat, Rasulullah akan tanya apa yang berlaku di kalangan sahabat. Wa yuhassinul hasana wa yuqawwihi, dan Rasulullah kalau perkara yang baik, Rasulullah akan kata perkara itu baik, dan Rasulullah akan beri sokongan kepada perkara itu.
wa yuqabbihul qabiha wa yuwahhihi. Dan kalaulah Rasulullah tengok sesuatu keburukan, sesuatu perkara yang tok molek, Rasulullah akan kata perkara tu tok molek. Dan juga Rasulullah tidak akan menyokong perkara tu, dan Rasulullah akan membantah perkara yang tok molek tu. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'tadul amri ghairu mukhtalif. Dan juga Rasulullah ni kebanyakan perkara adalah sederhana. Sederhana, tidak kata kurang, tidak kata lebih, tidak kata cuai, tidak kata melampau. Itu sifat Rasulullah, adalah sederhana pada kebanyakan urusan. La yaghfulu makhafata an yaghfulu aw yamilu. Rasulullah sama sekali tidak cuai. Rasulullah sama sekali tidak lalai, tidak lupa kerana bimbang sahabat-sahabat akan jadi lalai, akan jadi lupa ataupun cenderung kepada dunia. Kalau Rasulullah cenderung kepada dunia, kalau Rasulullah lalai, kalau Rasulullah lupa, sahabat akan jadi lebih lagi. Kalau Rasulullah cari dunia, semata-mata cari dunia, maka sahabat tu akan lebih lagi cari dunia. Kalau Rasulullah lupa kepada Allah, lalai kepada Allah, sahabat tu lebih lagi. Jadi Rasulullah dia jaga diri dia daripada lalai, daripada lupa, daripada tujuan selain daripada Allah, supaya apa? Supaya sahabat tidak jadi lupa, tidak jadi lalai. Kemudian wa yamilu likulli halin indahu atad. Jadi setiap perkara ni ada persediaan. Setiap perkara ada persediaan. Tidak kata Rasulullah buat lebih kurang je, tidak. Jadi satu perkara Rasulullah nak pergi berhijrah, ada persediaan nak pergi berhijrah. Rasulullah nak pergi berperang, ada persediaan. Jadi Rasulullah nak buat satu-satu perkara ni tidak kata semata-mata tawakal tu, tidak. Maknanya tawakal tu tawakal lah, tapi dalam masa yang sama ada persediaan. Rasulullah nak buat satu-satu perkara tu ada ukuran, ada persediaan. La yuqassiru 'anil haqqi wa la yujawizu. Dan Rasulullah tidak cuai dalam menegakkan kebenaran, dan Rasulullah tidak melampau dalam menegakkan kebenaran. Alladzina yalunahu minan nasi khiyaruhum. Jadi orang yang terdekat dengan Rasulullah ni itulah orang-orang yang terbaik. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, orang yang dekat dengan Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang terbaik. Afdaluhum indahu a'ammuhum nasihah. Dan orang yang terbaik daripada kalangan sahabat adalah orang yang paling banyak beri nasihat. Dengan makna orang yang banyak beri nasihat, beri manfaat kepada orang lain. Kerana itu adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sifat Rasulullah yang sentiasa mendidik umat, mengajarkan umat, mentarbiah umat, beri nasihat kepada umat. Jadi sahabat-sahabat yang juga ikut cara Nabi SAW beri manfaat kepada orang lain, maka itulah yang terbaik di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'azamuhum 'indahu manzilatan. Dan itulah orang yang punya kedudukan yang besar di sisi Rasulullah SAW. Wa 'azamuhum 'indahu manzilatan ahsanuhum muwasatan wa mu'azaratan. Jadi orang yang mempunyai kedudukan di sisi Rasulullah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat, membantu orang, menolong orang, beri manfaat kepada orang. Itu orang yang punya kedudukan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sifat Nabi, diberi manfaat kepada umat, dia didik umat, diterbiah umat, dibantu umat, diajar umat. Jadi bila begitu, orang yang mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti cara Nabi SAW, itu orang yang punya kedudukan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kemudian qala fasaltu an majlisihi. Jadi kemudian Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma bertanya, meneruskan cerita baginda. Fasaltu an majlisi. Jadi Sayyidina Husain ni tanya berkenaan dengan cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu wa la yajlisu illa ala dhikrin. Rasulullah ni dia tak duduk dan dia tak bangun daripada satu-satu majlis, satu-satu tempat, kecuali dalam keadaan berzikir. Sentiasa ingat kepada Allah, nak duduk berzikir, nak bangun berzikir,
hadir satu majlis, mulakan dengan zikir, penutup pada majlis mulakan dengan zikir. Itu sifat Rasulullah SAW, sentiasa dalam keadaan berzikir. Kita pun paling kurang kita bacalah bismillah. Kalau tak ada doa-doa lain, kita tak erti doa ko, kita nak start satu-satu perkara, kita mulakan dengan bismillah. Nak masuk masjid, nak keluar masjid, nak pakai baju, nak melangkah satu-satu tempat, nak naik kereta, nak turun kereta, nak masuk rumah, nak keluar rumah, kalau tak ada doa-doa yang kita ingat, yang kita hafal, maka bacalah bismillah. Kerana kita baca bismillah itu juga termasuk dalam zikir. Jadi Rasulullah, dia nak duduk kau, dia nak bangun kau, tidak lekang mulut Rasulullah daripada berzikir. Wa idza intaha ila qaumin jalasa haitsu yantahi bihil majlis. Rasulullah bila mana dia datang kepada majlis sesuatu kaum, mari satu-satu tempat, orang ramai, Rasulullah duduk di mana yang terakhir duduk gitu, duduk situ. Itu tanda sifat merendah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah suruh gitu juga, suruh sahabat tidak kata bila mana kita mari lewat orang penuh dah. Jadi kerana kita merasakan diri kita mulia, kita nak duduk juga depan. Jangan. Mana kalau kita mari satu-satu majlis tu orang dah penuh dah depan, maka kita sambung. Kita sambung di mana akhir orang duduk tu, kita sambung situ. Tidak kata kita jadi hina ke tidak. Itu sifat merendah diri Rasulullah SAW. Bila sapa satu-satu majlis, Rasulullah duduk di penghujung. Di penghujung majlis tu dengan mana setakat ia orang dah penuh tu, Rasulullah duduk situ. Yu'ti kulla julasaihi binasibih. Jadi setiap orang yang duduk dalam majlis Rasulullah akan dapat hak masing-masing. Dengan mana Rasulullah memuliakan setiap orang yang datang, setiap orang yang hadir majlis Rasulullah mendapat kemuliaan, mendapat hak masing-masing daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yahsabu jalisuhu anna ahadan aqramu alaihi minhu. Jadi sehingga bila mana orang yang duduk di majlis Rasulullah ni merasakan mereka mendapat perhatian yang lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap orang ni merasakan mereka mendapat perhatian lebih. Dia rasa akulah yang paling Rasulullah perhatikan. Akulah yang paling mendapat perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bukan dia seorang, semua orang. Rasulullah buat kepada semua orang, sehingga semua orang merasakan mereka lah yang lebih mendapat perhatian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man jalasahu aw fawadahu fi hajatin sabarahu. Siapa yang nak duduk dengan Rasulullah, nak bicara dengan Rasulullah kerana satu-satu hajat, Rasulullah sanggup tunggu, sanggup bersabar hatta yakuna huwal munsarifu anhu, sehingga selesai hajat dia. Kalau orang itu ada hajat kepada Rasulullah, mari nak bertemu Rasulullah sanggup tunggu, sanggup dengar, dan juga Rasulullah beri nasihat, beri pandangan, beri apa yang hajat dia. Kemudian sehinggalah orang itu pergi. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat dia, terhadap umat dia. Wa man sa'adahu hajatan lam yarudduhu illa biha. Siapa yang minta satu-satu hajat dengan Rasulullah kalau benda tu ada di sisi Rasulullah akan beri. Kalau hajat tu ada di sisi Rasulullah, benda ia sahabat mintakan satu-satu hajat, Rasulullah akan beri. Au bimaisurin minal qaum. Kalau benda tu tak ada di sisi Rasulullah, maka Rasulullah akan keluarkan kata-kata ye molek. Jadi kalaulah Rasulullah tak mampu nak tunai hajat, Rasulullah keluarkan kata-kata yang baik. Ada satu ketika ada seorang sahabat diminta sesuatu barangan daripada Rasulullah kerana susah hidup dia ni. Dan Rasulullah tak ada, di sisi Rasulullah tak ada benda yang boleh diberi kepada sahabat tu. Jadi bila begitu Rasulullah kata, tak apalah, kamu pergi beli barang. Padahal Rasulullah tak ada juga, tak ada harta juga, tak ada benda nak beri tu, Rasulullah tak ada. Tapi Rasulullah suka nak mengembirakan orang yang ada hajat ni. Rasulullah kata, tak apalah, kamu pergi beli barang atas nama aku, berhutang atas nama aku. Sanggup Rasulullah berhutang atas, makna sanggup Rasulullah minta orang itu berhutang atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah pun tak ada harta juga. Sehingga Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, sebelum ni
kamu beridah ke dia, dan hak ni kamu tak ada, maknanya tak apalah, tak payahlah kata nak siapa berhutang atas nama Rasulullah SAW. Jadi bila dengar lagu tu Rasulullah tak suka dengan kata-kata Sayyidina Umar. Sehingga ada sahabat lain kata, wahai Rasulullah, infaklah, berilah, dan jangan takut kepada Tuhan yang maha kayyum, yang memiliki arasy, barulah Rasulullah suka. Jadi itu sifat Rasulullah SAW, seorang yang sangat pemurah, seorang yang sangat mengambil berat, seorang yang sangat melayani hajat-hajat sahabat-sahabat dia. Qad wasi'an nasa bastuh. Jadi Rasulullah ni orang yang datang bertemu Rasulullah akan melihat ceria wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melayani tetamu, melayani sahabat-sahabat orang yang ada hajat dengan wajah yang ceria, dan juga wa khuluquh, dengan akhlak yang baik. Fasara lahum aban wa saru indahu fil haqqi sawaan. Jadi Rasulullah ni seperti seorang ayah. Dia ayah ni, hok ni minta hajat ni, hok ni dia kena layan berlaku. Tak ada kata hok ni dia layan, anak ni dia layan, anak ni tak layan. Tidak, kerana anak dia berlaku. Jadi ni kerana sahabat dia berlaku, umat dia berlaku. Jadi Rasulullah layan. Jadi hok ni anak ni hajat lagu ni, anak ni hajat lagu ni, semua Rasulullah layan. Seolah lagu tu, seolah seperti ayah bagi mereka. Wasaru indahu fil haqqi sawa'ah, dan sahabat ni serupa je kedudukan mereka secara zahir, itu serupa sama. Yang dari segi lebih di sisi Rasulullah, itu lebih dari segi agama, lebih dari segi di sisi Allah. Jadi siapa yang mereka ni lebih dari segi agama, lebih di sisi Allah, itu yang dikira lebih di sisi Rasulullah. Tapi kalau dari segi dunia ni serupa je, pangkat ke apa pun serupa je, tak ada kata lebih dari segi dunia, hak tu lebih di sisi Rasulullah, tidak. Di sisi dunia ni Rasulullah dengan sahabat sama saja. Yang lebih di sisi Rasulullah adalah sahabat yang lebih dari segi agama. Majlisuhu majlisu ilmin wa hilmin wa hayain wa amanatin wa sabrin. Majlis Rasulullah adalah majlis ilmu, bukan majlis lara, bukan majlis berhibur, bukan majlis sia-sia, bukan majlis yang tak ada manfaat. Jadi kalau duduk Rasulullah akan dapat ilmu, duduk Rasulullah akan dapat ilmu. Wa hilmin, majlis yang penuh dengan sifat sabar. Tidak kata bunyi-bunyi bising, maknanya dengan sahabat penuh dengan kesabaran, mendapat ilmu daripada Rasulullah. Wahayain, majlis yang ada adab, ada rasa malu. Wa amanatin, majlis yang penuh dengan sifat amanah. Wa sabrin, dan juga sifat sabar. Itu majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La turfa'u fihi al-aswat, tidak diangkat suara. Makna tidak kata bising, tidak kata hak tu tepi, hak ni tepi, hak tu jerit, hak ni tak ada. Itu bukan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tu'banu fihi al-huram, dan juga tidak dicelur, fihi al-huram, berkenaan dengan mahram. Tidak ada mahram yang dicelur. Dengan makna majlis Rasulullah ni bukan majlis nak celur orang tu, nak celur orang ni, nak kutuk orang tu, nak kutuk orang ni, nak mengumpat orang tu, nak mengumpat orang ni, tidak. Wala tuthna falatatuhu, dan juga tidak disebarkan keburukan. Dengan makna kalaulah ada aib, ada kesalahan, ada kesilapan, tidak kata digegel itu, tidak kata diviralkan itu, tidak. Bukan majlis Rasulullah. Kalau ada salah silap sahabat-sahabat sedikit sebanyak, maka tidak kata benda tu dibuat gegel, tidak. Muta'adili, sahabat-sahabat ni sama kedudukan mereka dari segi sudut dunia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal kanu yatafaddaluna fihi bittaqwa. Jadi orang yang lebih di sisi Rasulullah, sahabat-sahabat yang lebih di sisi Rasulullah adalah dibezakan dengan takwa, dibezakan dengan agama. Kalau biasa ni serupa je, dari segi dunia serupa je. Lebih di sisi Rasulullah bukan orang yang kata dia lebih kaya, dia lebih tinggi nasab dia lebih tinggi kedudukan dunia dia, jawatan dunia, tidak. Di sisi Allah sama saja. Yang lebih adalah
mereka yang lebih takwanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mutawadhi'in, jadi para sahabat ni dalam majlis Rasulullah mereka itu sangat-sangat merendahkan diri. Yuwaqqiruna fihi al-kabir, mereka itu sangat-sangat hormat kepada orang tua. Jadi orang yang lebih tua, sahabat yang lebih tua akan dihormati. Wa yarhamuna fihi as-saghir, dan juga orang yang lebih muda, kanak-kanak orang yang lebih muda akan dirahmati, dibelas kasihan, belas kasihan kepada orang muda, kepada kanak-kanak, dan orang tua dihormati. Itu dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'thiruna dzal hajah, dan juga sahabat-sahabat ni akan melebihkan orang yang ada hajat. Jadi orang yang ada hajat nak bertemu Rasulullah akan diutamakan. Jadi siapa-siapa yang ada hajat, siapa-siapa yang ada perkara nak royak kepada Rasulullah, nak berbincang Rasulullah, maka akan diutamakan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yahfazuna al-gharib, begitu juga sahabat-sahabat ni mereka jaga kalau ada orang jauh. Kalau ada orang jauh mari, tetamu jauh mari untuk bertemu Rasulullah, mereka sangat-sangat jaga kehormatan orang-orang tetamu-tetamu yang jauh yang datang. Jadi tidak menghormati tetamu, tidak menghormati orang-orang yang jauh yang datang nak bertemu Rasulullah. Sahabat-sahabat ni sangat-sangat hormat, kerana mereka datang daripada jauh semata-mata nak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dimuliakan, dihormati oleh sahabat-sahabat. Kemudian hadis 323 Anas bin Malik meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yang bersabda, "Lau uhdiya ilayya qura'un laqabiltu walau du'itu alaihi la ajabtu." Jadi Rasulullah kata, kalau aku dihadiahkan qura' ni dengan mana kaki kambing. Kalau orang Arab dia ada kaki kambing ni, dia buat sup kaki kambing. Macam kita kateh lembu ko, kateh kambing ko. Kalau orang beri kateh kambing tu, kena bakar, nak boleh kepada nak buat nak buat keting tu, sup keting tu, maknanya orang beri keting, orang beri kateh kepada Rasulullah, kateh kambing, kaki kambing, boleh buat biasa dia buat sup kau dibakar kau, Rasulullah terima. Padahal benda tu bukan kata tinggi sangat nilai dia, bukan kata beri daging. Beri kaki kambing adalah isi sikit-sikit, Rasulullah terima. Rasulullah tidak anggap benda tu adalah benda yang tidak bernilai, tidak. Kerana apa? Nak jaga hati orang yang beri kepada Rasulullah terima. Rasulullah tidak tolak pemberian sahabat-sahabat sebagai hadiah. Kalau sedekah, Rasulullah tidak terima. Tapi kalau sebagai hadiah, walaupun benda tu kecil sekalipun, Rasulullah akan terima. Nak jaga hati orang yang menghadiahkan sesuatu walaupun kecil nilainya sekalipun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah kata, "Walau du'itu alaihi la ajabtu." Kalaulah aku dijemput makan gapo? Makan kaki kambing. Kaki kambing tidaklah kata bernilai sangat. Bukan kata makan sup daging kambing ko. Mana dijemput makan keting kambing, Rasulullah terima. Mana Rasulullah akan hadir jemputan tu. Itu nak kata sifat merendah diri Rasulullah SAW, tidak memilih, tidak memilih pangkat, tidak memilih kedudukan, tidak memilih dunia. Itu sifat merendah diri Rasulullah SAW. Dengan makna kalaulah orang jemput makan gapo? Makan kuih. Mana orang jemput kalau katalah makan gapo? Makan kuih je. Kalau makan kuih je tu Rasulullah akan pergi. Walaupun benda-benda kata tidaklah kata benda tu mewah sangat, Rasulullah tetap hadir bila mana dijemput oleh sahabat. Itu sifat merendah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 324, Jabir bin Abdullah berkata, "Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa birakibi baulin wala birdhaun." Jadi Jabir bin Abdullah dia berkata, Rasulullah datang menemui aku. Kerana ada satu urusan dah. Rasulullah datang menemui aku tidak dalam keadaan menaiki baral. Baral ni dia lebih besar daripada himar, lebih kecil daripada kuda. Pertengahan di antara kuda dan juga himar. Himar dia kacuk dengan kuda, tubik baral. Jadi baral ni di antara
lebih besar daripada himar tapi lebih kecil daripada kuda. Rasulullah jalan kaki. Rasulullah jalan kaki, tak ada naik kenderaan. Wada birzaun. Birzaun ni kuda daripada bakor daripada Turki. Kuda bakor daripada Turki. Bukan kuda Arab, dia ada kuda Arab. Ni kuda birzaun, kuda daripada bakor daripada Turki. Jadi Rasulullah mari bertemu dengan Jabir ni jalan kaki. Ada kena satu urusan Rasulullah jalan kaki. Itu sifat merendah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak naik kenderaan pun tak apa, jalan kaki pun tak apa. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 325, Yusuf bin Abdullah bin Salam berkata, ni Abdullah bin Salam ini adalah orang Yahudi. Orang Yahudi, pendeta Yahudi, ulama Yahudi yang masuk Islam. Abdullah bin Salam ulama Yahudi yang masuk Islam. Yusuf tu anak kepada Abdullah bin Salam, orang Yahudi, padri, ketua agama Yahudi yang masuk Islam. Dipanggil Rabbai. Ni dipanggil Rabbai. Ulama Yahudi dipanggil sebagai Rabbai. Kemudian jadi Yusuf ni berkata, "Sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yusuf." Rasulullah menamakan aku ni sebagai Yusuf. Yusuf tu adalah di kalangan Bani Israel. 12 orang adik-beradik Nabi Yusuf. Israel itu adalah nama kepada Nabi Yaqub. Bani Israel, anak-anak keturunan daripada Nabi Yaqub. Jadi Rasulullah ni dia menamakan anak kepada Abdullah bin Salam, seorang Yahudi ni, nama Yusuf, seorang padri Yahudi yang masuk Islam. Wa aq'adani fi hijrihi wa masaha ala ra'si. Jadi budak kecil tu Rasulullah namakan dia sebagai Yusuf, beri nama sebagai Yusuf. Rasulullah ambil budak tu letak di riba dia. Rasulullah letak di riba dia, duduk di riba dia, dan Rasulullah sapu kepala budak tu. Rasulullah sapu kepala budak tu. Itu sikap Rasulullah SAW. Sikap Rasulullah dengan kanak-kanak, mesra dengan kanak-kanak, dan juga merendah diri Rasulullah SAW walaupun dengan kanak-kanak, dengan budak-budak. Kemudian hadis 326, Anas bin Malik berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja ala rahli rathin wa qatifah. Rasulullah ni menunaikan haji di atas kenderaan yang mana pelana kenderaan itu yang usang, dan juga lapik dia yang lama, yang usang. Jadi itu tanda merendah diri Rasulullah. Tak kisahlah pergi haji itu dari keadaan naik kenderaan yang mana pelapik dia tu bukan kata mahal sangat. Kunna nara thamanaha arba'ata darahim. Jadi Anas bin Malik dia kata kami merasakan bahawa harga pelana Rasulullah itu hanyalah 4 dirham. 4 dirham ni kata murah sangat. Murah sangat. Jadi Rasulullah pergi haji tidak kata bermewah-mewah pada kenderaan. Tidak kata lagu tu. Maknanya bukan tujuan nak pergi haji itu untuk bermewah-mewah pada kenderaan. Jadi Rasulullah pergi walaupun pelana yang ada atas binatang tunggangan Rasulullah tu harga dia tak lebih daripada 4 dirham. Falamma stawat bihi rahilatu. Jadi apabila Rasulullah duduk atas kenderaan tu, maknanya duduk kemah dah nak bergerak ni, Rasulullah akan kata labbaika bihajjatin la sum'ata fiha wala riya. Labbaik, aku menyambut panggilanmu ya Allah dengan haji, nak menunaikan haji, la sum'ata fiha, bukan kerana sum'ah. Sum'ah ni nak dengar orang puji. Riya semata-mata nak menunjuk-nunjuk, nak menunjuk-nunjuk amalan, dan juga sum'ah nak dengar orang puji. Jadi itu sifat Rasulullah, merendah diri, menunaikan haji, naik kepada binatang kenderaan yang mana pelana dia tu sangat, pelana yang dah usang, yang harga dia tak lebih daripada 4 dirham. Dan Rasulullah bila mana duduk atas unta tu, Rasulullah berzikir menyebut labbaik. Itu sunat haji, perbanyakkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Itu sunat perbanyakkan talbiyah. Jadi Rasulullah kata labbaik, aku menyahut seruanmu. Itu untuk menunaikan haji. Aku menyahut seruanmu, dan aku lakukan haji ini bukan untuk dengar orang puji, dan juga bukan untuk menunjuk-nunjuk. Itu Rasulullah jaga diri, dan juga Rasulullah tunjuk kepada umat supaya segala amalan kita, kita jaga hati kita, moga-moga
kita jaga hati kita kerana Allah, dan Allah Ta'ala terima segala amalan kita. Bukan kerana untuk menunjuk-nunjuk amalan kita, dan juga bukan kerana nak orang puji amalan ibadah kita. Kemudian hadis 327, Anas bin Malik berkata, anna rajulan khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqarraba minhu tharidan alaihi dubba'un qala fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu ad-dubba'a wa kana yuhibbu ad-dubba'. Jadi ada seorang lelaki tukar jahit. Jadi kalau tukar jahit ni macam tok suhu, orang biasa je. Tukar jahit jemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan. Jadi Rasulullah, hatta seorang tukar jahit sekalipun, Rasulullah bila dijemput, Rasulullah terima jemputan walaupun daripada seorang tukar jahit. Tidak kata Rasulullah memilih kedudukan. Kalau orang-orang biasa jemput, Rasulullah tak pergi. Tidak. Kalau orang-orang hebat, orang mulia dari segi dunia, barulah Rasulullah pergi. Tidak. Hatta tukar jahit sekalipun, bila jemput Rasulullah untuk sesuatu makanan, Rasulullah pergi. Rasulullah terima jemputan tu. Kemudian dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tharid. Tharid ni dengan makna daging, ada kuah daging yang dicicuh dengan roti. Jadi roti tu dicampur dengan kuah daging. Kemudian dalam kuah daging itu ada dubak. Dubak ni setengah kata labu kuning tu. Setengah kata labu air. Jadi dalam hidangan itu ada sayur, ada labu kuning ataupun labu air. Kemudian fakana Rasulullah SAW ya'khudud dubba. Rasulullah ambil makanan itu, ambil suka kepada labu tu, dan Rasulullah suka kepada labu, makan labu. Itu sifat merendah diri Rasulullah SAW. Makan sayur, makan labu, mana tak ada masalah bagi Rasulullah SAW. Maknanya nak tunjuk sifat Rasulullah sanggup terima jemputan makan daripada walaupun seorang tukar jahit yang menghidangkan kuah daging, sekali dengan ada dalam kuah daging itu, dalam sekali dengan roti ada labu, dan Rasulullah makan labu tu. Bukan kata Rasulullah tak makan labu, sayur-sayur kau tidak, Rasulullah makan. Kemudian Anas kata, fama suni'a li ta'amun aqdiru ala an yusna'a fihi dubba illa suni'a. Jadi Anas bin Malik, pembantu Rasulullah ni yang sentiasa ikut bersama Rasulullah, bila Anas bin Malik tengok Rasulullah suka makan labu, Anas pun jadi, aku suka juga makan labu. Asalnya Anas ni bukan kata suka sangat makan labu, tapi bila dia bersama dengan Rasulullah, dia tengok Rasulullah suka makan labu, dia pun jadi suka juga makan labu. Sehingga Anas ni dia kata, kalaulah aku mampu nak beli labu, aku akan beli labu, dan aku akan minta orang masuk untuk aku labu. Itu kerana apa? Kerana kasih kepada Rasulullah, nak ikut kepada Rasulullah SAW, nak mencontohi Rasulullah SAW, walaupun bukan dalam perkara ibadah. Makan labu tu bukan ibadah, makan labu. Makna makan ni asalnya bukan ibadah. Kita suka makan labu ko, kita suka makan sayur ko, kita suka makan carrot ko, kita suka makan daging ko, itu bukan perkara ibadah. Tapi kerana Anas bin Malik ni pembantu Rasulullah, dia kasih kepada Rasulullah, hatta bila mana Rasulullah suka makan labu, dia pun jadi suka juga makan labu. Sehingga dia kata, kalaulah aku boleh beli sayur labu ni, aku akan beli sayur labu, dan aku akan minta orang masuk sayur labu. Asalnya dia tidaklah kata minat sangat sayur labu tu. Tapi bila mana Rasulullah suka makan labu, dia pun jadi suka juga makan labu. Kerana apa? Kerana kasih dia kepada Rasulullah SAW. Walaupun perkara makan labu itu bukan perkara ibadah yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Tapi kenapa nak mencontohi Rasulullah? Kerana kasih kepada Rasulullah SAW. Hadis 328, Amrah meriwayatkan, qila li Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madza kana ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitih? Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat di rumah dia? Apa yang Rasulullah buat di rumah dia?
Jadi Aisyah berkata, qalat kana basyaran minal bashar. Rasulullah itu macam orang lain jugalah, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah yang duduk di rumah. Kemudian Rasulullah yafli thawbah, Rasulullah jahit baju dia. Dengan makna baju dia kata cari ikut gapo, Rasulullah jahit sendiri. Itu sifat merendah diri Rasulullah SAW. Wa yahlubu syatah, dan ada kambing Rasulullah perah sendiri. Susu kambing tu Rasulullah perah sendiri. Tidak kata semua nak suruh khadam dia ataupun semua nak suruh pembantu dia buat. Rasulullah duduk relax dalam rumah, duduk tenang, duduk rehat. Tidak. Rasulullah dia ada benda hak cari ke dia jahit sendiri. Mana nak minum susu Rasulullah perah sendiri. Wa yakhdimu nafsah, dan juga Rasulullah siapkan sendiri. Keperluan dia berapa Rasulullah siapkan sendiri. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merendah diri. Tidak kata semua suruh orang, hak ni suruh orang tu, hak ni suruh. Walaupun Rasulullah ada pembantu, ada orang yang berkhidmat kepada Rasulullah, tapi dalam masa sama Rasulullah juga dia ni benda hak boleh dia buat sendiri, Rasulullah buat sendiri. Apa yang boleh kita buat sendiri, maka kita buat sendiri. Tak kata semua isteri kita kena buat, hak ni isteri kita kena buat. Mana kalau boleh kita basuh pinggir, kau basuh baju, kau gosok baju, mana benda hak boleh kita buat sendiri, buatlah. Kerana Rasulullah duduk rumah, benda hak boleh Rasulullah buat sendiri. Hatta jahit, benda hak cari, mana nak siap-siap keperluan Rasulullah, ada benda hak boleh Rasulullah buat sendiri, Rasulullah akan buat sendiri. Itu tanda merendah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab yang ke-48, bab ma jaa fi khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 329, Kharijah bin Zaid bin Thabit berkata, dakhala nafarun ala Zaid bin Thabit. Ada sekumpulan orang ni menemui Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ni dia adalah di antara penulis Rasulullah SAW, penulis wahyu Rasulullah SAW. Faqalu lahu, jadi orang-orang ni, orang tabi'in lah yang tidak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW, berkata kepada Zaid bin Thabit, sahabat Rasulullah ni, penulis wahyu Rasulullah SAW, hadithna ahaditha Rasulullah SAW, ceritakan kepada kami hadis-hadis daripada Rasulullah SAW. Kemudian Zaid bin Thabit tanya, qala madza uhaddithukum, aku nak cerita apa berkenaan dengan Rasulullah SAW. Kemudian Zaid kata, kuntu jarahu, akulah jiran Rasulullah SAW. Idza nazala alaihi alwahyu, apabila turun wahyu kepada Rasulullah SAW, ba'atha ilayya fakatabtuhu lah. Jadi Rasulullah akan panggil aku, panggil atau orang panggil aku untuk aku tulis. Kerana Zaid bin Thabit ni dia pandai tulis, dia pandai bahasa Arab, dia boleh tulis. Kerana orang Arab ni pada ketika tu jari hok pandai membaca, jari hok pandai menulis. Jadi bila turun wahyu, Rasulullah panggil Zaid, suruh mari, dan juga suruh Zaid tulis. Fakunna idza dzakarna ad-dunya dzakaraha ma'ana. Kami ni apabila kami cerita pasal dunia, Rasulullah cerita juga pasal dunia bersama kami. Tapi cerita pasal dunia berkait dengan akhirat, hukum hakam dunia, hukum hakam perkara ni. Maknanya walaupun cerita pasal dunia, tapi dunia yang ada manfaat, dunia yang berkait dengan akhirat, dunia yang berkait dengan halal dan haram, dunia yang beri manfaat kepada sahabat-sahabat, bukan semata-mata dunia. Jadi kalau Rasulullah bukan kata semua perkara pasal akhirat berlaku, tidak. Rasulullah kalau sahabat-sahabat cerita pasal dunia, Rasulullah juga cerita pasal dunia, tapi dunia yang memberi manfaat kepada sahabat. Wa idza dzakarna al-akhirah dzakaraha ma'ana. Jadi apabila kami cerita pasal akhirat, Rasulullah juga cerita pasal akhirat bersama kami, berbual pasal akhirat bersama dengan kami. Wa idza dzakarna at-ta'am, apabila kami berbual pasal makan ni, Rasulullah juga berbual pasal makan ni bersama kami. Tapi makan ni yang berkait dengan akhirat. Fa kullu hadza uhaddithukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang aku nak cerita berkenaan dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah ni ikut sahabat nak buat pasal dunia, Rasulullah buat pasal dunia. Sahabat berbual pasal makan ni, Rasulullah berbual pasal makan ni. Sahabat berbual pasal akhirat, Rasulullah berbual pasal akhirat, tapi semua tu memberi manfaat kepada sahabat,
berkait dengan halal, berkait dengan haram, berkait dengan hukum agama. Kerana seluruh kehidupan kita ni tak akan lepas daripada hukum hakam agama Allah Subhanahu taala, sama ada haram, makruh, harus, sunat ataupun wajib. Insya-Allah kita berhenti situlah. Wallahu taala alam. Kita baca doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.